Hai hai hai, apa kabar anak-anak pelajar sekalian? Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Seri. Okey, jangan bosan ya dengan cikgu sebab cikgu akan sentiasa berkongsi berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan semester 1, 2 dan 3. Okey, jadi untuk mengetahui apakah perkongsian cikgu untuk kali ini, ya kita jumpa selepas ini. Okey anak-anak pelajar, apa yang cikgu akan kongsikan untuk kali ini yang masih di subtopik yang terakhir untuk bab yang pertama bagi subjek pengajian perniagaan semester yang pertama ini, ya. Cumanya untuk kali ini cikgu akan kongsikan berkaitan dengan anak topik yang kedua iaitu sektor perniagaan. Terdapat beberapa ya sektor perniagaan yang anak-anak pelajar kena ketahui, ya. Antaranya ya seperti sebelum itu ya, sektor perniagaan ini dia di bawah subtopik aktiviti perniagaan. Ya, sebelum ini cikgu telah kongsikan berkaitan dengan aktiviti perniagaan. Okey, dan kali ini cikgu akan kongsikan pula berkaitan dengan sektor perniagaan. Okey, dan selepas ini kita akan lihat pula berkaitan dengan tahap perniagaan. Yang mana untuk subtopik aktiviti perniagaan ini dia ada 3 benda lah di dalamnya. Okey. Untuk sektor perniagaan, ya, sebelum itu kita lihat objektif untuk kali inilah, ya. Objektif yang pertama, kedua dan ketiga ini, ya, ini untuk aktiviti perniagaan lah, ya. Untuk sektor perniagaan, ya, diharapkan di akhir nanti para pelajar dapat membincangkan peranan sektor perniagaan. Okey, dan ini untuk tahap-tahap perniagaan lah. Jadi fokus kita hari ini adalah kepada sektor perniagaan dan apakah peranan sektor perniagaan tersebut. Okey. Untuk sektor perniagaan, kita ada sektor awam, sektor swasta dan badan berkanun. Maknanya ada 3 sektor perniagaan yang anak-anak tak kena tahu. Ya, awam, swasta dan badan berkanun. Okey, kita berkenalan dahulu dengan setiap sektor. Okey, untuk sektor awam, ya, sektor awam merupakan organisasi milik kerajaan. Dimiliki oleh kerajaan, ya, yang mana menawarkan pelbagai barang dan perkhidmatan kepada rakyat seperti pendidikan, perubatan dan lain-lain. Okay. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kebajikan masyarakat dan untuk membangunkan negara. Okey, yang mana sumber kewangan untuk sektor awam ya diperolehi daripada cukai pendapatan, duty stamp dan duty ekspor. Cukai-cukai yang dibayar sama ada oleh orang persendirian ataupun oleh syarikat-syarikat ya kepada negara itu akan digunakan untuk membiayailah ya aktiviti sektor awam. Okey, dan sektor awam ini dia bukanlah bermatlamatkan keuntungan. Okey, itu sektor awam. Okey. Seterusnya, ya, sektor swasta pula, ya, adalah organisasi perniagaan yang dimiliki oleh individu persendirian ataupun berkumpulan. Contohnya, perniagaan militer tunggal, perkongsian dan syarikat. Itu untuk sektor swasta. Ya, yang mana matlamat utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Okey. Seterusnya, kita ada badan berkanun. Okay, badan berkanun ini adalah perbadanan atau agensi yang mempunyai badan khas dan sistem operasi yang mirip kepada sektor swasta. Okay, ditubuhkan di bawah Akta Parlimen. Okay, yang mana badan berkanun melaksanakan aktiviti penting yang menyumbang kepada pembangunan negara. Okay, badan berkanun juga merupakan entiti berasingan daripada perkhidmatan awam
yang diuruskan oleh pengurus-pengurus yang berkemahiran dan berpengalaman sebagai pentadbir dalam kerajaan. Contohnya ya, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Lembaga Tabung Haji Perkeso KWSP. Ini adalah contoh badan-badan berkanun. Okey. Sekarang kita akan lihat ya peranan untuk setiap sektor ini. Okey, kita lihat yang pertama untuk sektor swasta ya. Antara peranan sektor swasta adalah mengeluarkan barang dan perkhidmatan bagi memenuhi kehendak pengguna. Selain itu, ya, sektor ini juga akan menyediakan peluang pekerjaan yang melalui pembukaan aktiviti perniagaan mereka, okay, dan menyumbang kepada pendapatan negara melalui pembayaran cukai. Okay, kemudian untuk sektor awam berperanan untuk menyediakan kemudahan awam ya untuk perniagaan dan masyarakat tempatan. Okay. Sektor ini akan menggalakkan pertumbuhan sektor-sektor penting dalam negara melalui pemberian insentif tertentu. Okey, selain itu, sektor awam juga akan mengeluarkan lesen dan permit bagi membolehkan perniagaan menjalankan aktiviti mereka dengan sah dan tidak bercanggah dengan kepentingan ekonomi negara. Okey, dan untuk badan berkanun pula, ya, peranannya adalah mewakili pihak kerajaan untuk menjalankan aktiviti kawal dan selia terhadap sektor swasta bagi memastikan perniagaan mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Ya, selain itu, badan berkanun juga akan memelihara kewibawaan sektor swasta sebagai organisasi yang bertanggungjawab memenuhi keperluan masyarakat dan membangunkan ekonomi negara. Okey, mereka juga turut menyediakan kemudahan latihan dan pembangunan dalam usaha untuk melahirkan tenaga kerja yang terlatih. Jadi, ini antara peranan sektor swasta, awam dan badan berkanun. Okey, sekarang kita lihat pula contoh soalan untuk bahagian ini. Okay, ini soalan SPPM 2016 yang mana soalannya terangkan dua peranan sektor swasta kepada ekonomi di Malaysia. 6 markah. Okay, cadangan jawapan ya. Peranan sektor swasta kepada ekonomi di Malaysia ialah seperti biasa kena ada ayat pembuka. 1. Meneroka dan membangunkan kawasan baharu. Ya, huraiannya, pembukaan kilang atau aktiviti perniagaan di sesuatu kawasan baharu akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Okay, yang kedua, menawarkan peluang pekerjaan. Okay, sektor swasta akan membantu ekonomi negara dengan mengurangkan pengangguran melalui penawaran peluang pekerjaan kepada masyarakat. Itu cadangan jawapan lah ya. Dengan kata tugasnya terangkan, maknanya kamu kena ada satu fakta dan dua huraian lah sepatutnya ya. Tapi kalau kamu lihat dalam huraian ini dia sudah merangkumi dua ya. Kamu tengok di sini ya, sektor swasta membantu ekonomi negara dengan mengurangkan pengangguran. 1. Melalui penawaran peluang pekerjaan kepada masyarakat. Jadi cukup 3 markah untuk satu bahagian. Okey anak-anak pelajar. Jadi, setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini berkaitan dengan sektor perniagaan. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, boleh sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Okey, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel cikgu kerana cikgu akan berkongsi lagi banyak ya video-video berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Okey, jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.